Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi sewaktu video ini dirakamkan adalah pada 22 hari bulan, bermaksud ada 2 hari lagi sebelum kita menuju ke perlawanan saingan bola sepak tempatan kita, itu saingan Liga Super. Video ni dia ada beberapa siri sebenarnya. So untuk kali ini aku mau berkongsi tentang kita punya squad Sabah FC, berapa ramai pemain kita, dan juga ada satu news daripada MFL sendiri yang mengumumkan penambahan kota lah untuk bola sepak tempatan. Ada reason di sebalik dia kenapa penambahan tersebut dilakukan. So ada hero aku sini ya. Kalau ada bunyi background sikit tu kamu faham-faham je lah. Dan lepas tu video seterusnya kita akan bincang mengenai jadual Sabah FC di Liga Super yang akan datang. Ada menariknya selepas perubahan jadual tersebut, dan seterusnya ialah video seterusnya macam ada 3 video lebih kurang begitulah, dan seterusnya adalah aku punya tanggapan aku, pandangan aku mengenai perjuangan kita di saingan Liga Super. So yang video tersebut mungkin akan jadi controversial pasal again itu adalah pendapat aku, pasal bila aku baca komen-komen sebelum ni, of course anda masing-masing ada pandangan anda sendirilah. So bear in mind, sekali lagi video tersebut yang aku akan keluarkan nanti adalah pandangan aku sahaja, bukan aku memandang rendah uh, mana-mana pasukan yang ada di saingan Liga Super ni. Pasal lagipun bukannya aku sentiasa betul. Sebelum-sebelum ni pun ada juga yang apa-apa aku berikan pandangan aku especially tidak tepat. Okay, ini adalah pandangan saja. So okay guys, sebelum aku mulakan kita punya kekuatan sang badak ni, so apa yang telah dikeluarkan oleh MFL sekarang adalah penambahan kota untuk satu klub yang beraksi di saingan Liga Super sahaja, di mana pada dulunya adalah 33 telah dinaikkan kepada 38 sekarang ni, iaitu pemain import 15, lokal 23, di mana pada dahulunya pemain import masih kekal 15 manakala lokal 18. Dan mana-mana klub sebenarnya tidak perlu mengikuti 38 ni lah, terpulang kepada bajet mereka, dan minimum pendaftaran yang boleh dilakukan adalah sebanyak 20 pemain. So apa-apa pun, yang paling penting yang perlu dipatuhi sebenarnya ialah salary cap, di mana 80% salary cap perlu dipatuhi oleh kesemua klub sekali lagi yang bertanding di saingan bola sepak tempatan kita ni lah. Ini sebenarnya adalah request daripada Kuching City FC dan juga JDT, di mana mereka akan beraksi di saingan Asia. Mereka memerlukan uh, memang logik jugalah sebenarnya, pasal untuk beraksi di Asia lagi dengan perlawanan-perlawanan yang ada lagi di saingan bola sepak tempatan kita ni, Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia, MFL Challenge Cup, ianya memerlukan satu skuad yang cukup besar lah untuk mereka kekal dapat menurunkan pemain yang bagus di mana-mana perlawanan yang mereka ikuti. So aku sekali lagi memasukkan sini Kuching City FC dan juga JDT ya. So reason sebenarnya lebih kepada Kuching, pasal kalau JDT dia orang memang sudah cukup prepare lah, pasal mereka memang ada reserve squad. Jika dibandingkan dengan Kuching City, mereka tidak memiliki reserve squad. So itu adalah reason utama sebenarnya kenapa benda ni diluluskan oleh MFL. Okay, so bercerita kepada sahabat FC, adakah mereka akan adakah mereka akan cuba untuk memenuhi kota tersebut, ataupun masih berlandaskan apa yang kita miliki sekarang ni? Itu adalah cerita yang sebenarnya ingin aku masukkan yang ingin aku ceritakan di dalam video ni lah. So again, macam mana aku cakap pada video sebelum ni, basically kita sudah lengkap semua. Pemain import telah pun diumumkan. Selepas tu JC sudah, perlawanan pramusim sudah, apa-apa lagi sponsor sudah. Jadi sebenarnya akulah masih ingin menunggu senarai final list lah untuk skuad Sabah FC ni. Tapi kalau ikut berpandukan dengan transfermarkt.com, kita mempunyai 27 manpower, lebih kurang macam tu, di mana Dwi Lubis masih ada dalam senarai tersebut. So I do believe mungkin kita 26 lah sebenarnya, bukan 27. Aku rasanya tak perlulah aku menamakan penama-penama tersebut, pasal basically anda memang
sudah tahu, uh, di sini aku ingin menjawab persoalan anda yang bertanya di mana Damian Lim dan juga di mana si Harit Naim. So kedua individu ni injured sebenarnya. That is the reason kenapa Alto Linus diturunkan pada perlawanan tersebut lah. Okay, kerana dia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Harit Naim kerana injured sebenarnya. Itu persoalan untuk Damian Lim dan juga Harit Naim. So hopefully mereka akan sembuh secepatnya mungkin, kerana sekali lagi sekiranya kita masih lagi bergantung dengan 26 pemain ni, hasil daripada perlawanan menentang Bali dan juga Persib Bandung tu, aku ada membuat sedikit conclusion yang kalau perlawanan tu jadual dia menjadi sempit, ianya akan menjadi trouble untuk kita lah. Pasal ini telah terbukti apabila kita menentang Persib Bandung tempoh hari, di mana kita punya head coach terpaksa melakukan sedikit tweak lah, menempatkan perubahan pemain pada position yang bagi aku memberi impact. Impact terbesar sebenarnya aku nampak sewaktu perlawanan tersebut apabila meletakkan Danny Ham selaku 3 center back kita. Lepas tu si Hanafi Tokyo diletakkan as a right wing back. So kita sudah kehilangan kemampuan Danny Ham di situ apabila dia diletakkan di bawah. Itu yang aku perasan lah. Ada yang komen juga macam yang diorang ni profesional bro, diorang boleh buat macam tu. Aku tak tahulah siapa yang komen tu, dia tu ex-player kah, pernah beraksi di liga profesional kah, ataupun setakat bermain di liga anjuran daerah. Kena faham, ini level dia cukup berbeza. Kepentingan dia untuk pemain dan juga pengurusan pendapatan pemain daripada head coach cukup penting, dan ada aturan dia sendiri di mana mereka melihat dari segi fitness pemain tersebut dan menjaga kecergasan dia dan juga untuk mengelakkan injury. Lebih kurang macam tu. So kalau kita main bola sepak biasa, mana ada kita risau pasal injury apa semua kan. So kalau benda ni kerap berlaku, rest 2 hari ada match, rest 2 hari ada match, lepas tu travel lagi apa semua, it will lead to injury dan juga fatigue. Itu yang kita tidak mau di sini lah. So sorry, I have to jawab persoalan tersebut pasal bagi aku ianya tidak melihat secara details, mendalam dan juga profesional lah dari apa yang dikomen sebenarnya di ruang komentar SRTV itu. Bukan aku mau marah, bukan aku cakap kau nak pandai, tapi it's just that antara tujuan channel SRTV ni, selain aku pun belajar daripada anda, is for me to educate siapa-siapa yang berada di luar sana untuk agar ilmu kita sama lah. Itu orang macam tu. It's not about siapa pandai, siapa tidak pandai. It's about kita sama-sama belajar ilmu tentang bola sepak profesional ni. Lebih kurang begitulah. Okay. So aku ini adalah aku punya prediction the best starting 11 untuk Sabah FC di sini. 3 di atas kita ni bagi aku memang cukup bagus lah. Park, Di Renzo, Fayad, dan aku suka rotation yang dilakukan di antara Di Renzo dan juga Park tu, di mana mereka ni pintar untuk menarik defender keluar, lepas tu menyukarkan defender juga untuk siapa yang perlu dikawal, kerana kemampuan kedua pemain ni untuk menjaringkan gol. Lepas tu of course sekali lagi tiba-tiba saja mereka melakukan rotation. Itu that's why I like the chemistry yang wujud di antara kedua pemain ni. Tidak banyak kita punya perlawanan persahabatan pramusim dan perlawanan kompetitif pramusim yang dilakukan. Ada 2 beza dia tu. Perlawanan persahabatan dan juga perlawanan kompetitif pramusim tu ada 2 beza dia, tapi mereka ni cepat lah bagi aku. So di bahagian tengah kita ni memang aku merasakan Farhan, Halim, Sifu dan juga Ngiham adalah kombinasi 4 yang terbaik untuk berada di position tersebut. Kerana apabila pada satu perlawanan menentang Persib tu, apabila Park direhatkan as a starting 11 dan Sifu berada di atas, waktu itu Kokinen berada di sini, dia lebih kurang begitulah. Di mana Ingham di bawah sebenarnya time tu. Aku dapat menyaksikan situ
Di bahagian tengah especially tidak ada creativity yang boleh membantu menggerakkan bola tersebut. Pasal memang aku nampak Persib pun memang dia tengoklah gameplay Sabah FC, di mana kalau kamu tanya aku, our midfield for the past few match before the Persib Bandung match memang cukup bagus. Memang kita boleh dominasi. So dia orang letak banyak body di bahagian tengah tu membuatkan benda tu menjadi sukar untuk kita lah. So di situ adalah kelemahan di sikit lah apabila Sifu diletakkan di atas. So dia punya kerja menjadi lebih banyak di situ lah. So tidak ada orang yang kreatif di bahagian tersebut jika dibandingkan apabila Sifu berada di sini, dia boleh fokus untuk menjadi playmaker dan membantu tiga serangkai di hadapan kita ni. So masalah dia sewaktu menentang Persib Bandung tempoh hari, sekali lagi inilah yang telah dilakukan pada perlawanan tersebut. Ini starting 11 yang aku bercerita ni. So mana sudah Hanafi? This is the problem lah sebenarnya. Okay, first one again, tiga kombinasi di depan actually tiada masalah sebenarnya. Sifu pun mampu untuk berada di sana. Tapi meletakkan Sifu di atas mengakibatkan kita kurang kreativiti di bahagian tengah. So Halim, Kokinen, lepas tu siapa lagi satu orang kita punya Fazrul lah kalau aku tak silap. Dia orang ni lebih kepada defensive minded punya playing style. Lebih kurang macam tu. So that's why kenapa susah untuk kita push bola tu ke atas. Hanafi dia tidak natural beraksi di position tersebut di mana pergerakan dia pun quite limited. Ini bukan aku cakap aku memandang rendah Hanafi ya. It's just that dia tidak beraksi di natural position dia. Itu saja. That's why kenapa dia agak terbantut persembahan dia di situ. So di sini memang agak kita kurang lah jika dibandingkan apabila Giham berada di sini. So untuk pertahanan, actually bagi aku yang tiga KDT Dominic, Ingham ni memang cukup bagus sebenarnya. Memang bagi aku, ini kalau boleh aku mau macam ni sebenarnya. Tapi dengan meletakkan Ingham as a three defensive line, sekali lagi, dia menyejaskan kekuatan kita di sebelah sini. Kerana Ingham memang kita tahu dia punya kemampuan dia, kepakaran dia adalah untuk ancam di bahagian di sini. So that is reason kenapa aku katakan di awal video tadi, nampak gayanya 26 individu manpower ni belum cukup kuat lah sebenarnya. Bukan pasal kita, ianya bukan maksud aku pemain kita tak bagus, tapi kita tidak memiliki player yang boleh dijadikan rotation untuk berada di natural position tersebut yang memberi impact yang sama. Itu yang aku katakan di sini lah sebenarnya. Okay, aku harap kamu faham lah. Bukan aku memandang rendah apa semua pemain-pemain ni, tapi bagi aku kita sekarang ni adalah kekurangan pemain yang boleh melakukan rotasi di segenap position yang diperlukan sekiranya ada kecederaan atau kita perlu merehatkan pemain pada masa-masa yang diperlukan. So again bagi aku this is a starting 11 yang main starting 11 Sabah FC yang terkuat sebenarnya aku rasakan di sini, dan ini perlu kerap kali digunakan lah. So talking about memenuhi kota tu, so again aku ingin sentuh mengenai Vallejo kan nama dia tu. So kan video sebelum ni aku katakan macam tak perlulah mengambil pemain ni pasal aku rasa kita sudah cukup bagus. Tapi again based on kita punya persembahan di Dewata kan, Challenge Cup tu, I do believe yang gayanya kita perlulah. Kita perlu membawa satu lagi pemain import untuk melakukan rotasi yang lengkap sekiranya perlu. Dan aku masih lagi mau menyebut nama Fadi Awad sebenarnya juga untuk dibawa masuk. Dan of course kita perlu satu lagi pemain import ataupun lokal yang boleh melakukan rotasi untuk Denningham, dan kalau boleh satu lagi untuk di bahagian pertahanan. Untuk ni aku
macam yang pertahanan tu aku lebih kepada any local player yang berkemampuan lah untuk mengisi, menambah lagi squad local Sabah FC ni. Cuma again, kita nak tahu apa perancangan Sabah FC sekarang ni. Perlawanan sekali lagi 24 hari bulan, transfer windows still on, so masih ada masa sebenarnya. Cuma again macam aku katakan sebentar tadi, adakah kita ingin melengkapkan 38 kota tersebut atau cuma berlandaskan 26 manpower yang kita miliki ni kerana cuba untuk mematuhi salary cap 80% tu di sini. Pasal again kita tidak mau ambil. Lepas tu pertengahan musim hilang pemain, tidak ada training ground, tidak ada sewaktu perlawanan, lepas tu end up thank you. Itu ataupun loan. Itu yang kita tidak maulah. So any decision yang diberikan oleh pengurusan Sabah FC, aku sokong. Kalau mereka mau 26 manpower ni, okay, go ahead, tiada masalah. Tapi kalau terbaik sebenarnya cuba tambah lagi lah untuk di position mana-mana position yang aku mention sebentar tadi tu. So okay guys, itu adalah perkongsian untuk persiapan pemain untuk Sabah FC bagi musim yang akan datang. Again, this is belum final lagi kerana seperti yang aku katakan tadi, transfer windows is still on, pendaftaran masih boleh dilakukan. So mungkin mereka hold dulu pengambilan pemain dan tengok macam mana prestasi Sabah FC untuk 5 perlawanan terawal ni. Pasal 5 perlawanan terawal ni cukup penting. That's why kenapa aku katakan aku akan buat dedicated video untuk benda tersebut. Dan selepas tu baru diorang fikir, duduk, mesyuarat. Okay guys, apa gayanya kita perlu ni. Pasal kalau jadual ni begini datang lagi, kita masalah ni nanti untuk perjuangan saingan Liga Super. Lebih kurang macam itulah. So letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.